Dia kata dia tawakal, dia toleh. Hai semua, kita bertemu lagi dalam Kisah Seram. Okay, hari ni I nak share tentang kisah seorang pelajar UiTM Jengka, or should I say alumni lah, sebab kisah ni berlaku tahun 2000. Di mana waktu on the way dia nak pergi UiTM Jengka ni daripada Selangor, rumah dia Lembah Kelang lah, dia berhadapan dengan pelbagai gangguan di sepanjang jalan. Yes, dia guna jalan lama Bentong Kara. Sebelum I mula cerita, subscribe lah dulu. Kisah yang I nak cerita ni berlaku tahun 2000. Okey, kisah ni dikongsi oleh Fairul. Waktu ni dia naik motor nak pergi ke UiTM Jengka. Dia memang biasalah ulang-alik daripada rumah dia Selangor pergi ke Pahang, Jengka. Naik motor, dia biasa dengan jalan tu, tapi tak adalah pergi selalu. And dia kata usually kalau dia nak balik, dia selalu pilih waktu siang. Cuma nak dijadikan cerita, ada member ajak konvoy. So dua orang ni lah berkonvoy daripada rumah. Diorang macam jumpa somewhere, lepas tu diorang start konvoy motor untuk baliklah ke UiTM Jengka. Difahamkan dalam macam 3 jam lebih lah untuk naik motor lah macam biasa. So, diorang gerak daripada rumah pukul 5 petang, and anggaran untuk sampai adalah jam 8 lebih macam tu lah. Dia kata waktu ni tahun 2000, dia kata highway pun tak ada, so that's why dia kena ikut jalan lama. Selamalah dia menjadi pelajar di UiTM tu, tak pernah pun dia jumpa Volkswagen kuning ke, dia jumpa ada orang muncul di tepi jalan orang yang sama berkebaya merah ke apa, semua tak ada. Dia kata dia tak pernah dengar legend-legend lah, tapi tak pernah terjadi apa-apa kat dia. So berbekalkan dengan minda yang positif, hati yang girang untuk kembali ke UiTM dengan member. So okey lah, diorang pun ride lah, dua orang tu ride dah masuk jalan lama tu. Then diorang decide untuk pergi ke Petronas Pekan Karak. Dia berhenti, the only stop yang dia ambil lah, isi minyak motor. Lepas isi minyak motor, dia pergi solat. Dekat Petronas tu ada surau, so dia solat dengan kawan dia. And then diorang berasap sekejap lah, recharge energy katanya. And then dia teruskan perjalanan. So sebab I tak pernah pergi belajar kat UiTM Jengka, and I tak pernah lalu jalan lama Karak ni, so I tak tahu. So dia bagi gambaran macam daripada Pekan Karak tu, bila sepanjang jalan tu you akan tempuhi Lancang, you akan tempuhi Mentakap, you akan tempuhi Temerloh, and then baru pusat bandar Jengka, dia kata. Okay, bila dia start jalan ni, dia kata perjalanan mula jadi waktu ni dia tak sedar apa yang berlaku kat dia. So bila dia cerita kat I ni, bila dia ingat-ingat balik, dia kata mula start rasa tak sedap dekat Lancang. Masa kat Lancang ni, dia dah rasa macam berat. Motor dia berat. So dia check masa dekat Petronas tu, memang dia orang check macam angin okey, minyak okey. So dia macam motor dia berat. Dia kata motor dia berat sebab kawan dia dekat depan. Dia pulas lah macam mana pun, dia tak boleh jangan kata nak potong, nak dekat dengan kawan dia tu pun tak boleh. Yang member kat depan ni dah bawa laju ni. Dia yang kat belakang ni, dia rasa no matter what dia buat, dia tak dapat nak rapat, nak mengekori dengan rapat, tak boleh. Dia macam kalau korang tengah race tu memang ketinggalan lah. Tapi dia kata tak adalah ketinggalan jauh. You can still see. Dia kata kawan dia tu boleh nampak kat depan tu je, tapi dia nak pergi, motor dia tak pergi-pergi. Tapi memandangkan member dia masih kat depan, so dia rasa macam okay, tak apalah, motor ada problem kot. Tapi since member still ada kat depan tu, tak rasa takut sangat lah sebab ada member. Bila dah jadi macam tu kan, sepanjang-panjang perjalanan ni daripada Lancang ke Mentakap semua ni, dia slow. Kampung Awah ni dia kata dekat Kampung Awah ni lah. Okay, dia bukan masuk dalam kampung tu. Dia kata jalan tu je lah. Dia kata dia orang panggil jalan Kampung Awah. Bila dia masuk jalan tu, itu yang dia start rasa macam dia macam stuck in time. Dia perasan yang hari dah macam gelap. Okay,
Dia kata by right kalau gerak dalam pukul 5, dalam pukul 8 macam dah boleh sampai dah UiTM. Tapi baru dia perasan suasana macam gelap yang dah macam larut malam. Dia macam dengan bunyi-bunyi sekeliling, dia kata pokok-pokok je tau, macam hutan. So dia kata dengan bunyi-bunyi cengkerik, benda-benda ni semua kan macam okay, baru dia start rasa creepy. Dia check lah juga dekat dia punya mirror tu kan, cermin tu kot-kot. Tak adalah berani sangat. Tapi kalau ada yang menumpang, at least dia nak tahu sebab apa motor ni berat. And then makin lama makin jauh dia nampak kawan dia tu. Dia nak try press, dia kata tak boleh. Dia macam bergerak motor tu tapi tak boleh. Alah, korang faham kan, macam member kat situ tapi kau tak sampai-sampai pun kat member tu. Tak tahu kenapa bergerak semua ni, tapi kau tak boleh nak reach kawan kau langsung. Lepas tu yang buat dia perasan macam something is not right sebab dia didatangi oleh kereta yang sama berkali-kali. Kereta tu potong dia potong kereta tu potong dia balik, dia potong kereta tu potong dia potong kereta tu. Tak habis-habis. Macam mula-mula dia tak perasan sebab it's not Volkswagen kuning pun. Dia kata dia macam kereta putih, cuma dia tak ingat specifically lah kereta apa, tapi memang bukan Volkswagen kuning. Dia kata dah banyak kali dah dia potong dah kereta tu, tapi kereta tu ada lagi kat depan. Dan dia dah tak nampak dah kawan dia. Dia macam sudah, macam mana nak buat ni Dalam dia tiba-tiba rasa macam nak angkat. Dia tengah bawa motor ni, dia rasa macam nak bawa keluar phone dia, nak call kawan dia. Zaman ni dia kata dia pakai 3 to 10 ke 3310 3 to 10 kot dia kata. Dia baru je nak bawa keluar telefon dia, nak call member dia. Dia rasa motor dia macam ada orang macam tu. Dia simpan balik sebab dia terus pegang motor dia betul-betul. Dia takut dia terbalik kan, macam ada orang duduk kat belakang. Dia kata dia tawakal, dia toleh motor tu dekat seat passenger kosong. Dia kata dia tak tahu apa yang datang dalam diri dia. Dia angkat tangan dia macam tu. Korang faham tak? Dia pergi macam andai ada apa benda dia nak halau lah. Macam jangan kacau aku macam tu kan. Tapi motor tu berat lagi. Dia dah takut sebab macam berdengar kan. Okay, so dia macam tenang lagi. Dia bawa. Dan dia bawa tu kereta putih tu ada lagi. Dia dah macam Allahu Akbar, apa benda ni kan. So dia press motor dia, press gila. Dia dapat potong. Masalahnya dia tak tengok pun kereta tu siapa yang memandu ke apa, dia tak nampak. So dia just potong je. Lepas tu dia terus nak capai phone lah. Dia nak capai untuk call kawan dia. Sekali lagi lah dia nak capai balik. Tiba-tiba dia tak jadi lagi. Sebab dalam dia bawa motor tu tiba-tiba ada bau harum. Ku datang Imagine macam korang tengah bawa motor, korang bawa tak ada apa-apa, tiba-tiba korang ada satu kawasan ni wangi. Di tengah-tengah jalan kosong. Dia dah potong dah kereta putih tu. So dia sorang-sorang je lah atas jalan tu. Depan tak nampak member, tak nampak ada kereta datang pun. Tiba-tiba wangi. Dia dah takut. Macam dah melepasi kawasan tu, bau tu hilang. Tiba-tiba tak lama lepas tu, bau tu datang balik. Kuat. Lagi ekstra kuat, dia kata. Lebih menusuk bau, dia kata. Bau wangi-wangi bunga melu. Dia kata ni dah kacau ni. Motor masih berat, tapi dia dah check tak ada apa kat motor dia. Dia check dekat cermin, memang tak ada pun kereta putih tu kat belakang pun. Masa dah bau harum tu, dia dapat rasa tau macam ada orang pegang bahu dia. Fairul tu rasa macam kat sini. Dia berhenti tepi. Dia tawakal ni. Dia terus azan. Sebab dalam hati dia, no matter what dia buat ni, kalau dia teruskan potong kereta putih ni pun, dia tak tahu apa yang akan berlaku. Sebab kereta ni duk potong takkan berakhir. Dan motor dia sangat berat. Lepas tu menguatkan perasaan dia macam ada benda yang menumpang ni. Sebab dah macam tu kan. So dia macam okay, tak apalah. Dia park tepi. Dia turun. Dia azan. Kuat-kuat kat tengah jalan tu. Dah selesai azan, dia nak gerak. Masa dia nak gerak tu, tiba-tiba ada bunyi horn macam horn lori tau. Dia kata, tan, horn macam tu. Dia memang terkejut lah. Dia syok macam tu lah. Macam dia kata motor dia terus bawa ke tepi. Sebab dengar tu macam benda tu dah kat depan. So dia bayangkan macam ada lori nak langgar dia. Walhal dia tak nampak pun lampu ke, ada orang flash ke apa. Tak nampak ni sebab jalan tu gelap je. Terus ke tepi. Dia istighfar. Dia scan. Dia macam tengok kiri kanan. Okay, tak ada lori
tak ada kereta, tak ada motor. Dia kata kira lah basikal ke orang jalan ke, tak ada. Memang tak ada. Jalan tu lengang. Dia baca Al-Fatihah, dia gerak. Masa dia gerak ni, dia rasa motor dia dah macam ringan balik. Tapi sambil dia bawa motor tu kan, dia boleh dengar kat telinga dia tau. Dengar kat telinga dia. Ada orang menangis di telinga Fairul. Di atas jalan raya, tengah bawa motor bergerak-gerak ni, takkan ada orang boleh menangis kat sini. Dia ada bau macam bau wangi tapi dah macam jauh. Bau tu makin hilang lah, tapi ada lagi bau tu. So dia bawa nampak kawan dia. Dia terus dah nampak kawan kan. Lepas tu motor pula dah ringan. Dia terus bawa pergi lah kat kawan dia. Masalahnya kawan dia ni mencicik-cicik pecut sampai UiTM. Bila dah sampai UiTM tu, dia pun sampai parking. Alhamdulillah dua-dua ni sampai parking. So masa sampai parking, dia tanya member dia, yang kau bawa laju macam polis seat tu apa hal? Dia kata, aku tak tahu lah kau perasan ke tak. Kau ada nampak kereta putih tak? Kawan dia cakap. Dia kata ada. Nampak banyak kali. Aku potong dia potong aku. Aku potong dia potong aku. Sekawan dia kata, aku mula-mula potong dia juga banyak kali. Aku bengang gila sebab asyik dia potong balik. Aku toleh. Aku nak tengok driver tu. Dia toleh je dalam kereta tu. Tak ada orang yang memandu. Kereta tu kosong guys. Kosong gila. Gelap. Tingkap tak ada. Pemandu tak ada. Penumpang pun tak ada. Itu yang kawan dia terus pecut sampai UiTM tu. Tak toleh belakang, tak fikir member dah. Lepas tu dia kata lah, oh ya ke? Nasib baik aku tak pusing. Tapi dia cakap lah kat member dia juga yang motor dia berat, ada bawang. Member dia kata, kenapa kau tak call aku? Tu dia cakap, every time aku nak call kau, ada je benda jadi. Tapi apa-apa pun, dua orang tu selamat lah. Selamatlah sampai UiTM tu. Dia kata sebenarnya, jalan, kalau nak ikutkan jalan lama Karak tu, dia selalu je guna waktu siang, waktu malam. Tak pernah pun kena apa-apa. Dan dia tak tahu kenapa dia kena dekat jalan Kampung Awah tu. And dia tak tahu pun kenapa kereta putih tu kacau. And dia tak tahu pun apa yang tumpang motor dia. Cuma sejak daripada kejadian tu, Fairul tak adalah nak naik motor lagi waktu malam, nak balik uni. Itu kisah dia punya perjalanan ke UiTM jengka lah. Tapi apa-apa pun, Fairul dengan kawan dia Alhamdulillah selamat sampai UiTM. Dan kini dah grad dah pun. Dan kini dah besar panjang, dah berkeluarga semua. Sebab kisah berlaku tahun 2000. Sekarang dah 2021. So around 21 tahun jugalah Fairul peram. Dia kata tak pernah cerita kat siapa-siapa pun. Sebab the minute orang buka mulut pasal cerita Karak, orang akan cakap itu adalah fiction. Orang akan cakap, tu bayangan kau. Kadang bila kita dengar kisah orang, kita macam biasa je, tak ada apalah. Alah, nampak kereta, potong je lah. Cuba engkau kat tempat tu, jangan. Bila orang cerita, jangan cakap diorang tipu. Nanti kena, baru tahu. Bila Fairul cerita, bila Fairul ni kongsi kisah dia dalam perjalanan tu, I teringat lah macam, betul kadang jalan yang kita biasa guna ni, kita tak kena apa pun, tapi nak dijadikan cerita one fine day lah. Yang macam I pernah kongsi sebelum ni kan, bila I balik kerja lewat malam, hari-hari lain tak ada pun apa-apa, tiba-tiba lah ada satu hari tu kau tak nampak pula Plaza Tol tu kan. So itu sahaja kisah yang I ada kali ni untuk kongsi dengan anda semua tentang perjalanan seorang alumni UiTM jengka melalui Jalan Lama Bentong Karak. Kalau you guys pun pernah ada pengalaman yang sama, lebih kurang sama, tak perlulah ikut Jalan Karak. Kadang-kadang nak balik USJ kat highway tu, korang boleh kena ganggu macam-macam kan. So do share with me your stories. And then jangan lupa minggu depan kita akan cerita kisah yang dikongsi oleh someone tentang apa yang berlaku pada dia di zaman dia belajar di UiTM. Kebetulan budak-budak UiTM ni macam rancak pula hantar-hantar story kat kita. So kalau anda juga ada kisah, anda juga pelajar, bekas pelajar, masih belajar atau pernah belajar di UiTM dan anda pernah mengalami pengalaman-pengalaman yang aneh, yang seram, yang mistik, yang tak masuk akal, boleh je kongsi dengan saya. Sehingga kita bertemu lagi lah in the next video, okay? Bye! Assalamualaikum. Thank you so much for your support. Thank you.